Okay, kita mula dengan soalan pertama. Tapi Atika belum masuk. Sebenarnya Atika salah ini sebab cuai lah. Okay, 2 pindah sini jadi negatif 2. Okay, tapi cikgu nak ajar kamu siapa yang selalu buat kerja cuai punya, ataupun bila kamu jawab soalan ni, dapat nombor yang tak cantik. Contohnya kalau kamu tengok Atika dapat nombor macam ni kan, 52/11, 21/22. Nombor ni macam tak berapa cantik. Dan kamu mungkin risau, jawapan itu salah. Okay, so apa yang awak buat? Tekan kalkulator, checking jawapan dulu. Kalau jawapan tapak sebiji sebulat sama dengan apa yang kamu tapak, okeylah. Kalau tapak lain, maka awak cek kesalahan. Erti kan macam mana nak tekan kalkulator untuk dapat nilai SYZ ini? Erti kan? Okey. Katakan contohnya Atika buat soalan ini. Lepas tu, saya tekan kalkulator, saya dapat nilai berbeza. So, mana saya nak cari kesalahan saya? Okay, mana saya nak cari kesalahan saya? So, cikgu akan galakkan cara kamu buat kamu kalau go to dengan tu boleh nampak tak apalah. Kalau tak boleh nampak, satu cara kamu boleh buat ialah awak balik kepada sini. Contohnya tengok Atika buat sampai sini. Dia dapat satu persamaan di mana dia sudah hapuskan X kan. So awak dapat nilai ni, awak cuba masukkan nilai Y dan Z yang betul punya. Maksudnya jawapan ini. Kejap. Maksudnya nilai, cikgu kecilkan sikit Maksudnya awak masukkan nilai Y dan Z ke dalam ini. Y ialah 4, Z ialah negatif 3. Tengok boleh dapat 16 tak? Kalau boleh dapat 16, maksudnya persamaan ini tak ada masalah. So, cari pula yang ini. Persamaan baru yang kamu ujuk itu. Lepas tu cek sekali lagi. Dan untuk soalan ni kalau Atika checking 5 kali 4 tanpa 6 kali negatif 3, dia dapat positif 2. Tapi sini negatif 2. So, maksudnya kita tahulah di kawasan ini ada tempat kita sudah salah. Dan awak carilah apa kesalahan dia. Okay? Hanya di sini kalau kesalahan berlaku di sini, nasihat saya ialah jangan betul lah dari line demi line. Lebih yang bawah itu potong buat semula. Sebab kesalahan terlalu awal. Boleh ya? Adika sudah masuk ke belum? Belum. Apalah di situ sajalah Adika tengok sendirilah. Okay ya? Boleh ya? So, untuk kamu siapa kalau dapat jawapan line dengan jawapan buku ni, dan kalau tak nampak mana kesalahan sendiri, awak boleh PM cikgu PM cikgu cek untuk kamu lah ya. Sebab ini tak susah langkah dia. Cuai saja Danish kalau awak ada buat jawapan tak dapat, bagi cikgu tengok Okey, soalan 2. Adakah ini merupakan satu set? Justifikasikan jawapan anda. Okey, Syikin ambil jawapan buku aja kan. Dia bukan set sebab dia merupakan nombor nisbah. Okey, kita tengok balik modul kita Okey, modul kita di bahagian set. Kalau kamu Ilya dengan Syikin kalau ada, boleh buka lah. Kalau tidak tengok sini saja Waktu saya ajar set, cikgu terangkan nombor perpuluhan ada 2 jenis. Sejenis ialah nombor nisbah, sejenis ialah nombor tak nisbah. Kalau nombor nisbah, dia boleh diringkaskan. Maksudnya contoh dia 0.25, kita boleh jadi 1/4. Kalau 0.333, kita pun belajar dalam janjian geometri kan. Boleh ubah dia jadi pecahan. Tapi nombor tak nisbah, ialah nombor perpuluhan tu, biasanya kita nampak dia tak berakhir. Dan kita tak nampak pattern dia. Nak ringkas pun tak boleh ringkas. So, ataupun bunyi dia ialah nombor yang tidak boleh diungkapkan dalam bentuk AB. Ataupun nombor yang tidak boleh diringkaskan. So, bila soalan tadi itu tanya, adakah itu merupakan set? So, dia pakai jawapan, dia bukan set. Dia bukan set sebab dia dalam nombor nisbah. Boleh juga. Ataupun kamu boleh kata, dia bukan set sebab dia boleh diringkaskan. Contohnya soalan tadi kalau boleh kamu ceritalah. Mana pen cikgu kamu boleh tulis sini. 0.25. Kalau kamu tekan kalkulator dapat 1/2 kan? Betul tak? Betul. Kamu jangan tulis 0.5 kepada cikgu dah. Sebab kalau 0.5 itu tak dianggap boleh sebab dia mesti dalam bentuk pecahan. Ataupun integer. So, kamu mesti tulis 1/2. Kalau tidak, ini masih nampak nombor perpuluhan. So, kamu tulis dia sama dengan 1/2. So, tulis itulah. Dia bukan satu set sebab dia boleh diringkaskan dan menjadi 1/2. Pun boleh.
Ataupun pakai itu sebab dia ialah nombor nisbah. Tapi kamu kena ingat di sini okey, kalau kamu tengok balik sini nombor tak nisbah tak semestinya ialah cert tau. Cert adalah satu contoh nombor tak nisbah. Tapi kita sangat pasti kalau dia nombor nisbah, dia bukan cert. Cuba faham cabang ini Kalau dia nombor nisbah, sangat pasti dia bukan cert. Tapi kalau dia nombor tak nisbah, dia tak semestinya ialah cert. Dia tak semestinya ialah cert. Okey Okey, contoh nombor tak nisbah yang tak semestinya ialah cert, contohnya pi 3.14 lebih tu. Itu nak tulis nombor pecahan tak boleh. Kecuali awak buat penghampiran lah. Ataupun yang kita last week kita tengok E tu, exponent tu 2.7 lebih. Itu pun nombor tak nisbah. Tapi dia bukan cert. Maksudnya di bawah nombor tak nisbah ada banyak jenis lagi So untuk soalan ini awak boleh jawab dia bukan cert sebab dia ialah nombor nisbah. Boleh juga awak jawab dia bukan cert sebab dia boleh diringkaskan menjadi 1/2. Boleh Tapi kalau sekarang cikgu bagi kamu, contohnya cikgu bagi nombor yang tak boleh diringkaskan. Contohnya cikgu bagi cert 5. Okey, kalau kamu tekan cert 5, nombor dia 0 point sesuatu kan? 2 point sesuatu. Sorry cikgu tak bawa kalkulator di sini. 2 point sesuatu. Itu bila tanya awak adakah itu adalah cert, dia ialah cert. Dia ialah cert. Tapi kamu tak boleh bagi alasan sebab dia ialah nombor tak nisbah. Kamu kena bagi alasan sebab dia tidak boleh diringkaskan. Sebab macam cikgu kata nombor tak nisbah dia tak semestinya ialah cert. Cert ialah salah satu jenisnya. So nombor cert punya tarifan ialah dia tidak boleh dipermudahkan dengan menghapuskan punca kuasa. Itu tarifan yang betul untuk cert. Okey Okey, balik sini. Okey, cikgu padam Okey, B, cikgu suruh buktikan. Okey, untuk soalan ini kalau kamu tengok ini ialah rumus yang kita pakai untuk tukar asas. So macam cikgu katalah, kalau awak ingat cerita tu awak buat. Kalau tak ingat biarkan. Ini macam sejarah matematik. Ini macam sejarah matematik. Okey. So kalau ini awak nak cari dia ada dalam buku teks kamu ikut saja dia punya itu. Okey. So cikgu tak terangkan di sinilah. Kalau keluar dalam exam itu saja. Ingat buat, tak ingat buat. Soalan yang minta buktikan rumus yang kita pakai. Okey. Lain dengan soalan bawah ada satu lagi yang buktikan. Nanti ada satu soalan buktikan trigo. Itu lain sebab dia bukan buktikan trigo yang kita pakai. Dia buktikan satu trigo yang baru. Itu okey. Itu okey. Jenis yang buktikan rumus yang kita pakai punya, ingat buat, tak ingat biarkan. Biarkan. Jangan bazir masa lama di situ. Okey. Seterusnya, ungkapkan ini menjadi satu logaritma tunggal. Okey, untuk siapa kalau tak pandai logaritma, cikgu selalu minta kalau nampak asas berbeza, tukar asas dulu sebelum nak buat lain-lain. Sebab boleh tukar asas ada markah. So di sini pertama tukar asas dulu. Tukar asas dulu. So selepas awak tukar asas, okey, ini siapa yang buat? Shikin Okey, selepas tukar asas, kalau kamu tengok bawah ini, dia boleh jadi 2. So carat ini jadi 2. Okey, Shikin pakai teknik 9 ialah 3 kuasa 2. Kemudian 2 bawa ke depan. Log 3 ialah 1. Itu sebenarnya dapat 2. Boleh juga. Okey, ataupun ada orang awak boleh buat di tepi. Okey, awak boleh buat di tepi. Tapi Shikin punya cara sebenarnya paling senang penulisan dia. Memang cikgu galakkan ini kalau kamu mampulah. Kalau kamu tak mampu, awak boleh buat inilah. Log 39, kamu tukar kepada asas 10. Okey, lepas tu awak tekan kalkulator pun boleh dapat 2. Ataupun satu lagi cara, katakan kita kena pakai huruf yang belum pakai. Contohnya Y. Y sama dengan log 39. Asas tetap asas. Tukar partner. So ini ialah 3 kuasa 2. Maka Y sama dengan 2. So kita tahu log 39 ialah 2. Ini pun 2 ini pun boleh. Tapi kamu kena tulis di tepi. 2 ini tak sesuai tulis di dalam ini.
khasnya yang ketiga. Okay. Senang tulis ialah Shikin punya lah. Okay. So sini per 2. Okay. Lepas tu Shikin bawa dia ke depan. Shikin kenapa tak darat ke depan? Boleh tak? Tak. Tak boleh sebab ini ialah ungkapan. Kalau sekarang ini ada sama dengan kosong, bolehlah. Shikin boleh pilih buat 1/2 ataupun awak boleh pilih sini tepang ini jadi 2. Ini tak ada sama dengan kosong. Boleh kalau dia ialah persamaan ya. Tapi soalan ini memang tak boleh sebab dia ialah ungkapan. So kita tak boleh suka-suka darat 2. Boleh ya? Kecuali you nak tarik 2 keluar sebagai faktor sepunya. So kalau tak nak, kita fahamlah per 2 maksudnya tak setengah darat dia. Kemudian pakai hukum masuk ke dalam. Ini yang dipanggil logalima tunggal. Logalima tunggal maksudnya sini log. Okay, sekali log saja, tepang pun tak boleh ada benda. Tepang pun tak boleh ada benda ya. So inilah jawapan dia. Teacher. Kalau Adil? Maksudnya tak boleh samakan penyebut Sama yang waktu kan 2 tu. Tak boleh lah. Yang baris mana? Baris 3. Baris 3. Awak nak samakan pengebut boleh, tapi pengebut masih di bawah. Boleh. Maksudnya di sini boleh. Maksudnya awak nak buat macam ni kan? 2. Lepas tu 2 log 3H tanpa log 3K. Itu ke? Lepas tu nak buat macam mana? Lepas tu 2 tu bawa naik atas H tu jadi H kuasa 2. Okey. K Okey. per 2. Per 2. Lepas tu habis. Habis. Belum ringkas lagi ke teacher? Kena ringkaskan sebab per 2 ni kena bawa ke dalam. Maksudnya jadi 1/2. Akhirnya 1/2 you bawa ke dalam, you jadi sama macam Shikin juga. Oh, okey. Okay. Sebab dia minta kita jadi satu logalima tunggal. So semua kena bawa ke dalam. Okay, boleh ya? Akhirnya tak apa benda yang sama lah kan? Boleh tapi cara penulisan berlainan. Tapi jawapan akhir sama. Okay, soalan 3. Okay. Soalan 3 ni sebelum cikgu sambung cerita seterusnya, cikgu nak tanya kamu, ini siapa yang jawab? Okay, Shikin. Daripada ini, apakah fungsi yang kamu boleh tulis? Fx sama dengan S tambah 2. S tambah 2. Okay. Boleh cikgu nak tanya ini pula. Nama fungsi macam mana? Kalau ada F, ada G. GF, okey, ingat kita baca terbalik. Okey, apa ini? Dalam kurungan ialah apa? X. Sama dengan? 3S tolak 4. Betul Di mana kita memang terus angkat macam ini. Angkat kurungan terus pergi sini. So ini ialah GF dan kita abaikan yang tengah-tengah itu. Kalau cikgu bulat besar lah. Kalau satu lagi nak warna apa pula ya? Kejap warna hijau. Kalau ini itu fungsi G kan? Macam mana sebut? G S tambah 2 sama dengan 3S tolak 4. Okey. So cikgu akan galakkan kalau soalan ni keluar dalam exam, dia bagikan sebab dia kadang bagi gambar raja yang cantik macam ini. Kadang dia bagi dalam bentuk segitiga tau. Kadang-kadang pula dia bagi ada sekali dia bagi bentuk segitiga, ada satu kali bentuk yang pelik-pelik. So kalau bentuk itu mengelirukan kamu, apa yang kamu buat macam cikgu. Okey, ambil yang dua tepang tu apa dia, dua belakang apa dia dan seluruh apa dia. Lepas baru jawab soalan. Itu satu cara kita buatlah. Okay, so soalan bila tanya GX, so kamu pakai yang merah dan biru kan? Soalan tanya GX pakai merah dan biru.
So mula-mula kita buat fungsi kubahan kepada fungsi yang tunggal. So awak buat fungsi songsang untuk F, betul. So dapat jawapan X tolak 2. Okay. Lepas itu cara susun so F songsang akan letak di belakang F. Syikin, penulisan yang awak petak punya, jangan tulis 2 kali X. Macam ni. Maksudnya tulis macam ni. GF, kemudian fungsi songsang di belakang. Baru sekali letak ini saja. Okey. Boleh ya? Kamu tulis, benda ini sebenarnya kena tulis ya. Tulis, baru tulis baris ini. Maksudnya awak tulis macam ni. Tulis macam ni, kejap. Aku padam kejap. Okay. Antara mereka, you tulis GS sama dengan GFF negatif 1S. Kemudian baru baris ini. Boleh ya? So betul lah dapatlah fungsi songsang G. Okey, lepas tu cikgu tanya apakah fungsi songsang F2. F2 maksudnya FF lah. So maksudnya buat fungsi kubahan kepada ini. So kamu dapat X tambah 4. Lepas tu dia tanya lagi apakah fungsi Fnx dalam sebutan N dan S. Maksudnya untuk soalan ini kamu kena buat sehingga kamu nampak pattern. Dia macam awak berada dalam tajuk matematik. Kaedah. Ya ada satu ada NN tu. Kaedah arohan ke kaedah deduksi saya pun tak ingat. Kaedah arohan kalau tak silap saya. Ingat tak? Dalam matematik ada satu soalan macam ni. 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 3. 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 5. Kaedah apa? Tak ingat lah saya. Didaktik, sorry. Lama tak ajar. Okay? Kaedah didaktik. Dia sebenarnya soalan ini. Soalan ini. Sebenarnya, Syikin macam mana you tahu ini ya? Sebab daripada penulisan ni, cikgu tak nampak pattern tersebut. Saya agak je. Agak. Nanti ya cikgu tengok peruntukan markah kejap. Kalau ada markah kaedah di tengah-tengah itu, awak akan hilang tu sebab penulisan awak tak nampak pattern dia. Sekejap, cikgu cek dia punya skema dia. Dia pun memang tak tunjukkan. Tiada peruntukan markah di situ. Tapi kalau kamu nak bagi nampak jelas, kamu tulis macam ini. F1S, sebenarnya Fx lah. X tambah 2. Kemudian yang kedua, itu satu bukan perbezaan satu nombor 1 X tambah 1. Kemudian ini awak tulis S tambah 2, S tambah 4. Itu jawapan kita kan. Kemudian F3X, jawapan kita ialah X tambah 6. Dia sama dengan S tambah kali 2 kan. Okey, ini 3. Lepas tu awak buat macam matematik. Awak nampak kan? Ini serupa. Semua S. Ini semua tambah. Ini semua 2. Ini yang berubah. N. Dan nilai N ini selalu ikut ini. So, kalau tadi dia kata Fn. So, ini kita pun pakai N lah. Tak boleh pakai simbol lain. Kalau dia ada peruntukan maka nak nampak pattern, awak kena tulis benda inilah. Tapi saya tengok skema tak ada peruntukan maka mana awak tahu yang dekat teacher colour kan kuning tu kita kena letak N dekat situ. Sebab kalau kamu tengok nombor perubahan nombor ini serupa macam N. Kita tak tahu kan yang kita kena letak N. Itu ya awak kena kaji pattern lah. Maksudnya mula-mula bila awak buat FS soalan pagi kan, F2 awak buat kan, F3 Syikin pun ada buat kan. So daripada sini awak kena kaji pattern dia. So bila kita kaji patternnya, kita nampak X tambah itu mesti tak ubah lah. So sekarang kita kena fikir 1, 4, 6 macam mana kita nak ubah. So yang cikgu fikir yang S tambah 2 bukan S tambah 1. Dia pelik ni. Sorry. S tambah 2 kan soalan FS. S tambah 2, sorry. So, kamu yang kita fikir 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3. Lepas tu kalau kamu tengok nombor 2 itu tetap. So, kita tulis 2 lah. Boleh kamu tengok nombor ini. Nombor ini dengan hubungan nombor ini. Apa hubungan dia? Dia serupa. So, kita pakai N. Okay, cikgu tanya kamu. Cikgu tanya kamu. Okay, ini di luar punya.
Mana nak? Kejap. Kalau sekarang contohnya yang awak tulis, yang awak nampak ialah, sekejap, cikgu ubah ini. Nombor ni pun cikgu ubah lah. Okay. Contohnya yang awak nampak ini ialah 0, ini ialah 1, ini ialah 2. Di mana ini mungkin awak dapat S tambah 0, ini S tambah 2, S tambah 4 ataupun ini dapat X saja. Okay. Kali ini macam mana awak nak tulis fungsi ini? Dia bukan N sudah kan? Dia ialah apa? N, Apa yang kamu N nampak? tolak 1? Ya, M tolak 1. Tapi semua itu kena darab dengan 2 lah. So, awak buat kurungan. M tolak 1. Boleh? Boleh. Dia lain sikit dalam matematik. Kalau matematik, tiba-tiba pergi matematik tak apalah. Kalau matematik tak ada tepang ini kan? Okay? Tak ada tepang ini, awak akan tulis macam ini. Lepas tu dia ada belakang kan? Belakang tulis apa? Tulis nilai Matematik 1, 2, 3. N sama dengan 1, 2, 3. Okay. Kalau sekarang okay, kalau sekarang ini ialah 0, 1, 2. Apa ini? Ini ialah 0, 1, 2. Maka ini jadi macam inilah. Macam mana pula tulis bawah ini? Boleh ke cikgu tulis S tanpa 2N untuk matematik? Kalau tadi kita ubah macam ini kan, ini jadi M tolak 1. Tapi kalau kamu perasan, dalam matematik kita jarang ubah macam ini kan. Kita masih tulis saja perubahan tu 2N. Tapi apa beza di belakang dia? Mula dari 0. Mula daripada 0. Okay? Itu, sorry cikgu lupa dot. Itu beza ni sebab untuk matematik punya tepan tak ada benda. Dia tak wajibkan N ialah apa. Tapi untuk kita soalan ini, N kita mesti mula dengan 1. F1 maksudnya F original dia lah. F2 maksudnya fungsi gubahan 2 kali. Kalau 3 kali. Dia tak boleh mula dengan 0. So apa yang kita boleh buat, kita hanya boleh ubah belakang lah. Sebab ini memang mula dengan 1, 2, 3. Tapi kalau matematik dia kan depan tak ada. So kamu tulis sini, kamu yang tentukanlah N nak mula dengan apa. Jadi itu sikit beza antara matematik dengan matematik tambahan lah ya. Okay. So, okay, ini cikgu buat. So kalau boleh cikgu galakkan kamu tulis pattern baru tulis ini sebab takut ada peruntukan markah di sini. Sebab nampak pattern yang buat keputusan ini. Boleh ya? Okey, soalan 4. So soalan 4 cikgu ada beritahu cikgu Syikin lah cikgu Syikin pula. Okey, Syikin soalan ini ada salah, memang ada cikgu tanya dalam grup. Cikgu lupa cakap. Sini sebenarnya kuasa 2. Sebab kalau bukan kuasa 2, dia tak mungkin bentuk kuadratif macam ini. Kalau ikut original ini ialah garis lurus. So dia tak mungkin shape macam ini. So memang kuasa 2. Waktu SPM, ada cikgu kata waktu SPM memang tak ada masalah. Maksudnya buku ini salah typing saja. Diraja menunjukkan lengkung bagi fungsi Fs dan Gs bersilang pada 2 titik yang sama. Okay, tempat bersilang ini ialah tempat pindasan X dia. Maksudnya pindasan X dia sama.
Okey, soalan tanya apakah nilai K? So, nilai K di sini. Okey, kamu tengok soalan sendiri ya sebab cikgu kena scroll down. So, okey. So, Syikin pakai pindasan Y sana kan? X0, Y5. So, ganti ke dalam persamaan dapat nilai K. Boleh. Sebab itu satu nilai saja kita ada. Itu pindasan Y dia. Ingat ya, bila dia dalam bentuk word test atau kita kata bentuk pengembangan kuasa 2, yang belakang ini bukan pindasan Y. Yang belakang ini ialah titik maksimum minimum punya koordinat Y. So, kalau nak tahu pindasan Y, satu cara ialah awak ubah kepada bentuk am, baca dia lah. Ataupun satu cara awak boleh pakai ganti masuk aja. Ganti masuk pengiraan lebih senang. Pengiraan lebih senang. Kalau tidak, satu cara lagi ialah awak ubah ini kepada bentuk am. Kemudian baca C dia. C dia sama dengan 5. Selesaikan. Pun boleh dapat jawapan yang sama. Okey, so itu tak ada masalah. B, cikgu tanya apakah nilai M? Okey, so maksudnya sekarang kita ada pesan. Kalau kamu tengok graf 1 dengan graf 2, dia kongsi apa? Dia kongsi dia punya pindasan X. So, apa yang kita perlu buat ialah kita ambillah daripada persamaan F ini, dapat pindasan X kita, kemudian pergi kepada ini. So, itu yang Syikin buat dia. Dia ambil persamaan ini. So, dia cari apakah pindasan X, 1 dan 5. Okay. Lepas itu, dia masukkan 1. Syikin ke? Okay, Syikin. Bila you masukkan 1, you dapat sebelah aja ya? Ini kosong mana Tatan? Syikin? Masih ada Syikin? Betul lah. Okay. Sebenarnya dia memang kosong. Tapi mana Tatannya? Okay, bila you selesaikan, tempat inilah tempat 1, inilah tempat 5. So, titik ini maksudnya apa? X dia kosong, S dia 1, Y dia kosong. Ataupun fungsi dia kosong. So, di sini, macam you buat untuk ini lah. F, waktu kosong dia ialah 5. Untuk ini, sepatutnya you kena buat ini juga. G1 sama dengan kosong. So, ini sebenarnya ada kosong di sini. So, accidentally dapat betul. Okay. Kamu ganti 1. Kalau saya ganti 5, boleh tak? Boleh. Kalau 5, ini sama dengan berapa pula? Kosong juga. Kosong juga. Sebab dua-dua ialah pindasan X. Kamu boleh pakai mana-mana satu. Either one lah. Okay? Either one. Kalau soalan ini ada 2 pemalar yang perlu dicari, baru kita pakai kedua-dua, mungkin buat persamaan serentak. Tapi soalan ini 1 pemalar aja. So, you pakai mana-mana satu akan dapat jawapan dia. Okey, seterusnya cari titik maksimum bagi GS. So, maksudnya kita ambil fungsi GX. Ambil fungsi GX ini, kita cari itulah. So, kaedah pengembangan kuasa 2. So, mula-mula, kita buat dia dalam bentuk am dulu. Kemudian awak ingat dia, kita tak boleh bahagi negatif 3. Kita kena tarik keluar je. Terpulang kepada Syikin punya cara, dia hanya tarik keluar sampai 6. Boleh diterima juga. Ataupun kamu tarik sampai habis pun boleh. Sama aja. Dibenarkan untuk dua-dua. Maksudnya kalau awak tarik sampai habis, dia ialah X kuasa 2 tolak 6S tambah 5. Betul? Tambah 5 kan? Okay, tambah 5. Pun boleh. Maksudnya tarik sampai habis. Tapi kalau tarik separuh pun tak apa. Tarik separuh sebenarnya pun tak apa. Hanya nanti bila buat kurungan ini, awak kena ingatlah sampai separuh aja. Yang negatif 15 tadi tak masuk, sekali masukkan dia di luar. So kalau cikgu punya, nanti cikgu, kalau cikgu masuk dalam tu, cikgu akan tulis tambah 5 di sini. Okey. Boleh. So ingat untuk skema sekarang, cikgu perlu nampak ini. Tambah negatif 6/2 kurungan kuasa 2 tolak ini. Sebab ini tempat diberi markah. Okay. So lepas itu
Sini sama dengan apa yang di dalam kurungan lah. Yang belakang tu awak salin. So, untuk Shikin punya kaedah, dia kena buka kurungan baru boleh tolak 15 lah. Kalau cikgu ambil sampai habis punya, maksudnya cikgu akan tambah 5 dulu, baru cikgu buka kurungan. Jawapan serupa je. Jawapan serupa je. Soal dapat 3.12. Boleh ya? Sekarang sangat pentingnya, benda ini mesti tunjukkan. Bukan setakat tapak baris ini dengan betul, okey. Dulu tapak ini betul, okey lah. Tapi sekarang tak boleh. Sekarang mesti tunjukkan ini. So penulisan ini okey lah, walaupun lain sikit dengan cikgu cakap tu, tapi boleh diterima. Okey, soalan 5, Adika masuk dah hari ni. Sudah masuk lah. Adika tadi soalan 1 you try ya, nanti ada masa you tengok balik lah ya. Ataupun nanti habis kelas cikgu bagi tengok lah ya. Okey, soalan 5. Soalan ni, cikgu minta buktikan juga. Tapi kalau kamu tengok, ini bukan rumus yang kita hafal. Kalau bukan rumus yang kita hafal, itu awak boleh cuba buat. Dia tak susah sangat. Kalau tak boleh sampai habis pun, buat sikit lah, buat sikit. Dia boleh tolong kita dapat markah. So, Adika mula dengan kiri sampai tapak kanan. So, sekurang-kurangnya, dia nampak ini jadi 1 per tangent. Lepas tu, tangent ialah sin per cos. So, 1 bagi jadi cos per sin. Lepas tu, tolak. Dapat 2 cos kuasa 2A. Pakai rumus dapat balik. Okey lah. Boleh ya? Tak boleh buat habis, buat sikit-sikit pun tak apa. Kalau kali kiri mula tak dapat idea, awak boleh mula dengan kanan juga. Mula dengan kanan. Cos 2A, awak dapat apa idea, awak buat dengan dia pun boleh. Buatlah sikit. Sebab kalau kamu tengok maka dia berapa maka dia 2 mark. So biasanya awak boleh pakai rumus yang ada dalam senarai dan memang pakai. Untuk soalan ini dia akan nampak ini. Dia bagi markah di tempat ini. Awak tahu dia ialah cos per sin. Maksudnya awak tahu tangent ialah 1 per tangent. Kemudian tangent ialah sin per cos. Tak awak dapat ini. Awak pakai dapat 1 mark. Awak tahu cos 2A punya formula tu. Cos 2A sama dengan 2 cos 2A tolak 1. Pakai itu ada 1 markah. So tak dapat betul, tulis mana-mana. Jangan tak buat langsung. Okey, lakar graf. So cos setengah pusingan. Okey. Ada B2. A2. Selesaikan persamaan ini. So kalau kamu tengok soalan ini ada bunyi seterusnya. So biasanya apa yang tunjuk di atas pakai untuk bawah. Bukan biasanya, mesti sebenarnya. Mesti So kalau kamu tengok di sebelah kiri ni serupa macam atas. So macam kita nak gunakan, kita pakai sebelah kanan untuk sambung buat. Okey, erti ke tak erti ke, tadi berjaya bukti ke tak berjaya bukti, pakai saja. Pakai saja. So awak tapak, kemudian lepas ni sekejaplah kita sudah dalam ungkapan yang kita nak. Sini ungkapan, sini fungsi trigo, ini ungkapan sama dengan 1 nilai. Okey, lepas tu sini 2A. So kita kena ubah julat jadi 4 pi. Kalau kamu tengok 4 pi ada 2 pusingan lah. Okey. Hania. Adika, cos negatif sukuan mana? Cos positif dulu. 4. Cos positif ialah 4 dan 1. 1. So negatif 2, 3. So kamu silap di sini dalam set jawapan kamu satu silap lah sebab salah tentukan sukuan. Boleh ya? So nanti kita buat sekarang Yang lain tu okey. So sini kita kena pakai pi per 3 lah. Kenapa kita tak pakai darjah? Sebab kamu tengok dia punya julap tu. Dia bagi dalam bentuk radian. So kita pun kena tulis dalam radian. Kalau kamu kata, cikgu, dalam radian saya tak biasalah, maka awak boleh tulis dalam darjah dulu. Nanti tapak final punya jawapan, semua ubah kepada radian semula. Boleh? Boleh. Kalau cikgu kata, pi saya tak boleh bayangkan cikgu. Saya boleh hanya darjah. Maka okey. Di mana awak tekan kalkulator, saya rasa awak tapak 60 darjah kan? Awak boleh buat macam ini, tak ada masalah. 60 darjah, 60 darjah. Lepas tu 2A kamu dalam unit darjah. Iaitu 120 tambah 60 240 tambah 480. Betul ke cikgu? 36.
600. Betul lah? Kalau talan darjah. Betul. Betul kan? Betul boleh. Nanti lepas tu awak buat A. So awak bahagi 60, 120, 240, 300. Tapi kena tambah satu langkah lah. Ubah dia jadi radian balik. So akhirnya awak akan dapat jawapan sama dengan ini. Iaitu 1/3 pi. Ini tak tahu lagi. Ini 4/3 pi. Ini tak tahu lagi. Atika boleh tak? Kalau saya nak tahu sudut ini dalam unit radian. Sini sampai sini. So sepatutnya macam mana nak kira? 3 pi. Sorry, macam nak kira? Sekali lagi tak dengar. $180 darjah ialah pi. Sekarang saya nak dapat sudut hijau itu. Macam mana? Pi tambah pi per 3. Pi tambah pi per 3. So kamu dapat 4/3 pi. Betul? So nanti sini ialah 2/3 pi. Betul? Betul. Kamu cek dengan kalkulator kejap. Cikgu tak bawa kalkulator ni. Betul. Betul Okey. Sekarang kita sini pula. Yang ini. Macam nak kira ini? 2 pi tambah 4/3 pi. Okey. Macam biasa kita tambah 360 darjah. Sekarang kita tambah 2 pi lah. So dapat berapa pi? 10/3. 10/3. So bawah jadi 5/3. 5/3 pi. So ini kalau awak cek, inilah 5/3 pi. Inilah 2/3 pi. Okay. Boleh tengok mana satu awak selesa lah. Kalau awak boleh terus dengan radian, maka kita tak payah 2 kali kerja. Tapi kalau kamu cikgu dengan radian, saya tak erti lah. Ni pi tambah ni tak nampak. Maka tak apa, kita buat dalam darjah. Sebab kita lebih selesa dengan darjah. Lepas tu tukar balik. Kita macam mana nak tahu bila kita nak tukar? Kita tengok unit yang dipekarkan di sini. Okay. Tengok sini memang tak nampak. Tak nampak. Dia kenapa nak unit darjah? Kita tahu sebab sebelah sini. Boleh Okay, sekarang kita pergi buat soalan 5B. So kita mula dengan 1/2 pusingan. So 1/2 pusingan sebenarnya di tempat ini kan. 1, 2. 1/2 pusingan. Kemudian bila 3, maksudnya sini sepatutnya 3, sini negatif 3. Ini pasti S yang lama kosong. So bila modulus kena buat dulu sebab modulus mula di sini. So kamu pantul ke atas. So dapatlah dapatlah graf macam soalan ini. Okay, lepas tu tambah 1. So 3 jadi 4. Kosong jadi 1. Negatif 3 jadi negatif 2. Betul. Okay. Lepas itu pasti S yang baru. So dia mesti di antara 1 dengan negatif 2. Sebenarnya cikgu tak tolak makalah. Tapi sebenarnya pasti S ini kena lebih dekat kepada siapa? Ini 1, ini negatif 2. 1. Sebenarnya kena lebih dekat kepada 1. Tapi cara buat ini macam di tengah-tengah kan? Tapi nasib baik sini tak ada graf. So dia okey, dia tak kacau sangat. Tapi sebenarnya awak kena pedulikan satu lagi dia lebih dekat kepada siapa? Sebab kadang-kadang dia akan ganggu kita punya gambar raja. Soalan ini okey sebab dia langkah terakhir dan dia punya pasti memang di bawah, so tak nampak sangat. Tak ada kesan lah. Tak ada kesan. Tapi kalau boleh ingat benda itu bila nak buat di antara kena fikir juga. Betul-betul tengah-tengah ke, lebih dekat ke atas ke, lebih dekat kepada bawah. Dia ada efek lepas tu jangan lupalah ubah semua pasti turun. So okey lah untuk soalan ini. Okey, soalan 6. So cikgu bagi OA. So OA ialah 4A. OA ialah 4A. AX ialah B. Okey.
AS ialah B. Tak apa terpulang kepada kamu lah. Hanya cikgu jenis kalau dia pagi, cikgu tak label di dalam, takut sendiri lupa. Tapi Shikin punya style, dia semua label dalam-dalam punya pattern pun boleh. Janji sendiri tak keliru. Boleh ya? Okay, lepas tu cikgu ada bagi 3BS. Sini kan? 3BS sama dengan 2BA. So lukis dia. Dapat semua benda ini. Label di sini. Boleh? Lagi bagus. Kalau tidak sekurang-kurangnya kita buatlah satu warna ataupun satu simbol, nanti kita tahu apa-apa tentang garis ini wujud jadual ini. Ataupun macam Shikin dia terus label dalam ini pun boleh. Tak ada masalah. Tapi semua ni tak ada markah. Hanya memudahkan kita jawab. Lepas tu OY sama dengan 3/4A. Buat jadual. Buat jadual untuk garis ini. Untuk garis ini, boleh label dalam inilah. Okey pun boleh. Nak setakat di luar pun boleh. Tak ada masalah. Okey, lepas tu cikgu tanya OS. Okey, kamu tengok jadual sendiri ya. Sebab kecil sangat. Okey, OS. So ingat dia macam Shikin kan. Lupa saya pun sudah. Okey, macam Shikin kamu tunjukkan perjalanan dia. So daripada O pergi A pergi S. So OA garis hijau dunia ada jawapan dia. AS warna kuning tadi. AS warna kuning punya. Main tulis jawapan aja lah. Okay? Tapi cikgu tak galakkan kamu terus tulis jawapan macam ini. Sebab kadang-kadang ada peruntukan markah di sini. So to be safe, kamu tulis. Ini baru tulis jawapan. So BY pun tulis perjalanan dulu. B pergi A pergi S. BA dapat daripada jadual kuning. AY dapat daripada garis hijau. Kemudian ringkaskan. Okay lah. Dan kalau kamu tengok soalan ini peruntukan 3 mark. 3 mark maksudnya 1 mark jawapan ini, 1 mark jawapan ini, satu markah lagi ialah ini. Either one. Itu tempat dia bagi markah. Kalau dia 2 mark maksudnya memang markah kepada jawapan. Tapi selalu soalan ini dia akan bagi sekali. Peluang kepada kamu ialah tulis ini. So sentiasa tulislah. Okay. B jika OP sama dengan lambda OX dengan lambda adalah pemalar, dia tanya apakah BP PY. So kalau cikgu pagi ada lambda punya, tak payah buat jadual lah. Buat jadual awak lagi pening. So masukkan apa yang tahu. OS kita ada, so kita masukkan. So kita ada OP. Lepas tu kalau kamu tengok jadual, bukan jadual, tengok nisbah yang dia minta BP PY. BP PY yang kita terlibat di sini OP. So soalan ini sebenarnya secara tidak langsung, kalau tak silap saya, secara tidak langsung ni dia paksa awak buat jadual dah. Tapi Shikin boleh tak buat jadual pun tak apa. Di mana kenapa cikgu kata dia macam tu, sebab yang dia bagi ni OP. Dia bagi kita OP. Tapi nisbah yang dia bagi itu BP PY. Benda itu tak bentuk segitiga. Bentuk itu tak bentuk segitiga. So cikgu hanya ikut Shikin jalan. Kalau siapa ada cadangan lain, awak boleh tanya lah. So Shikin buat BP di mana BO tambah OP. BO, okay, BO kena cari sendiri. Awak tengok jadual sendiri ya. BO, BA, AO. BA warna kuning, AO warna hijau. Okay, main masuk-masuk aja lah ya. OP yang atas ini. So, kita dapat persamaan yang ada lambda. Itu untuk BP. Lepas tu, BP sama dengan KBY. Kenapa KBY ya? Sebab dia lurus. Nanti BP, BY. Sebab dia segaris. Kenapa you tak pilih PY? Saya dapat negatif. K kamu negatif. Sepatutnya okey aja.
Sebenarnya K negatif pun tak ada masalah. Tapi tak mungkin. You pakai BP, PY dia mesti dapat positif sebab arah sama. Ada orang buat PY punya tak? Tak ada, semua buat BY. PY boleh buat tak? Boleh buat kan? POY. Sebab kalau kamu buat PY, kamu lagi cepat dapat jawapan. Tapi cikgu ikut Shikin punya dulu. Nanti kita cuba buat PY. Tengok kenapa Shikin cakap dapat negatif ya. Okay. So BP tadi kita sudah buat. Kemudian kita buat sebelah sini K. BY ialah jawapan A2. Okay, betul. So lepas tu kita bandingkanlah. Kita kumpul ikut vektor. Kemudian banding A dengan A, B dengan B. So cikgu tak tengok pengiraan dia. So ini datang daripada vektor A, datang daripada vektor B. Kamu dapat nilai K. So lepas tu awak tulis macam ini. Lepas tu you bawa turun 8/11. Okay. So kenapa you tahu 11 tolak 8? Sebab BY tu keseluruhan BP dengan PY. Okay. Tapi cikgu macam nak cakap ni. Cikgu akan galakkan kamu sebab penulisan ini ada sikit masalah. Penulisan ini ada sikit masalah sebab bukan vektor itu ialah 3. Nisbah dia ialah 3. So mungkin lebih senang ialah awak wakilkan dalam gambar raja BP Y. So BP 8, BY 11. So sini tulis 11 tolak 8 sama dengan 3. Lepas tu you buat okay, BP, PY 83. Penulisan dia ada sikit masalah lah. Tapi saya rasa exam tak tolak markah. Okay. Kita cuba buat PY tengok. Kenapa PY tak boleh ya? Apa maksud awak dapat negatif? Kejap. Sebab kalau buat PY, kita tak payah ada step-step inilah kan. Kita terus BP, PY kan. Okay, kita cuba. Nanti saya ambil you punya ini. Kejap. Ini masih nak pakai lagi kan? Okay, kejap. Cara 2. Tengok. Apa maksud awak dapat negatif? Alamak besarnya. Okay. So, cadangan saya terus buat PY. Kalau buat PY, macam mana perjalanan dia? PO PO tambah OY. tambah OY. PO balik kan? Negatif 4 lambda A tolak lambda B. OY? Jadual you baca untuk cikgu. 3A tambah 3A. Tambah 3 A. A. Lepas tu cikgu buat macam you juga lah kan. BP sama dengan tadi you pakai K. K memang tak wujud kan. Okay. Cikgu pakai huruf lain lah sebab tak keliru dia. Tapi pakai K boleh lah kalau you memang satu cara baru. Katakan cikgu pakai hash lah ya. Hash PY. Okay. BP kejap. Negatif 3B tolak 4A tambah lambda 4A tambah B sama dengan hash negatif 4 lambda A tolak lambda B tambah 3A. Macam betul. Okay. So
kumpul ikut vektor dulu So kalau cikgu salah cakap negatif 4 tanpa 4 lambda. Kalau B negatif 3 tanpa lambda. Kurungan salah. Betul kan? Betul kan? Betul. Okey. Sebelah sini negatif 4 H lambda tambah 3 H. Ini negatif lambda H. Ada silap apa? Tak ada. Okey, sekarang kita banding ikut vektor A. Negatif 4 tambah 4 lambda sama dengan negatif 4 H lambda tambah 3 H. 3 H. Okey. Kalau vektor B, negatif 3 tambah lambda sama dengan negatif lambda H. Kenapa persamaan serentak Okey. Kamu buat sebelah mana dulu? Vektor A dulu ke B dulu? A. A. So macam ni buat you cakap. Buat B dulu. Buat B dulu, okey? A sama dengan A sama dengan negatif 3 tambah lambda per negatif lambda lah kan? Okey. Masukkan. Kita nak cepat, you terus tekan kalkulator aja. Cikgu tulis, you terus tekan negatif 3 tambah lambda per negatif lambda negatif H lambda tambah 3H. So apa? Sorry. Ada satu lagi H. Negatif 3 tambah lambda per negatif lambda. So, apa jawapan lambda? Kamu tekan sebab cikgu tak ada kalkulator tau. Cikgu lupa bawa kalkulator balik kampung. Tak dapat tekan ke apa? Ada orang tekan tak? Ilya, tekan tak Ilya? Tekan teacher tak habis tekan lagi. Tak tekan lagi. Siapa ada tekan? Semua orang tunggu orang lain. Kalau tidak, cikgu nak buat menu sebab cikgu tak bawa kalkulator ni. Dapat kreatif kan? Teacher dapat 22. Mana ni? Kalau tak silap saya, ini kreatif kot. Teacher nombor tak cantik. Tak. Pecahan tak jadi?
Kejap. Nadi, tak boleh manual buat sebab kalau tidak, tak boleh sheet calculate sebab saya rasa ada kuadratif di sini. Kita cuba manual buat kejap sebab saya rasa ada kuadratif lah. Negatif 4 tambah 4 lambda sama dengan sini dengan sini boleh potong. So kita dapat negatif 12. Salah cakap Negatif positif tambah 4 lambda. Betul kan? Betul. Okay, ini tak boleh potong. So kita macam mana? Okey. Cikgu biarkan lambda je di bawah, negatif cikgu bawa ke atas lah. So negatif 3, positif 9, negatif 3 lambda. So darab, so negatif 4 lambda tambah 4 lambda kuasa 2 sama dengan negatif 12 lambda tambah 4 lambda kuasa 2 tambah 9 tolak 3 lambda. Dia silap mana-mana? Okey, kumpulkan. Oh, memang tak ada sebab saling hapus. So tadi kamu tekan apa? 22. Bukan, dapat nombor tak cantik. Nombor tak cantik. Sepatutnya boleh dapat pecahan kan? Kita buat manual. Negatif 4 lambda tambah 12 lambda tambah 3 lambda sama dengan 9. Betul kan? Tambah. 15 tolak 4, 11. 9 per 11. Cantik nombor ni. Dapat nombor yang sama 9. tapi dekat kalkulator kalau shift calculate dia bagi nombor yang dalam pecahan. So tak boleh tinggal balik. Okay. So itu maksudnya kena manual buat Kena manual buat. Okay. So kita dapat lambda. So nilai H sama dengan negatif 3 tambah 9 per 11 tolak 9 per 11. So jawapan 8/3. 8/3. So kita boleh tulis BP sama dengan 8/3 apa? Lupa. PY. So nanti bila you bawa BP PY 8/3. So bila soalan tanya nisbah, teruslah kita tulis 8/3. Tapi Syikin punya cara bukan tak boleh. Boleh. Sebab lepas tu dia kira balik pun okey je. Hanya cikgu rasa pelik lah sebab biasanya orang akan terus mula dengan vektor yang disebut oleh soalan. Orang biasanya akan teruslah kalau dia tanya BP, PY, orang terus cari BP, cari PY. Jarang orang cari yang lain lepas tu tukar. Tapi nak boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okey, soalan 6 kita pergi kepada soalan 7. Soalan 7, fungsi kecerunan. So, fungsi kecerunan maksudnya yang cikgu bagi ialah dy dx. Cikgu bagi dy dx, cikgu bagi titik, cikgu tanya persamaan. Ini ialah soalan pengamiran kegunaan pertama. So, cikgu bagi dy dx, kamu kamirkan tapak tambah C, gantikan titik yang masuk, tapak dia. Soalan ini tak susah. Tapi selalu cikgu kata dalam exam itu awal lupa. So, ingat sebenarnya tak susah. Standard aja. Ini pengamiran pun tak jenis yang tak susah. Lepas tu dia kata, lengkung itu digerakkan 1 unit ke kiri. Cari persamaan baru lengkung itu. Okey. Persamaan lama, okey ini dia. Waktu tu 5 negatif 3.
persamaan baru, awak tulis 4 negatif 4. Okay, lepas itu awak kembang tapak dia. Awak dapat dia. So dari situ kamu sambung buat. Okey, boleh? Soal ini awak dapat persamaan baru ini. Okey, kamu dapat persamaan baru ini. Lepas tu kamu lakarkan graf dia, dapat graf macam ini. Dapat graf macam ini. Lepas tu cikgu kata isi padu yang dijanakan kalau rantau yang dipatasi oleh lengkung tanpa CS, iaitu kawasan lorek ini, 180 darjah pada part CY. So macam cikgu kata kalau part CY mesti DY untuk isi padu. Tak ada pilihan lain ya. Mesti DY. So bila DY, nilai ini mesti ambil dari part CY. Kalau luas lain. Kalau luas awak boleh pilih DS, awak boleh pilih DY. Kalau pilih DS, awak ambillah negatif 4 sampai 4. Kalau DY, ambil negatif 16 sampai 0. Tapi kalau isi padu janaan tidak ada tolak unsur. Isi padu janaan pada part CY sini mesti DY. Okay. So kami akan ganti nilai tapak ini. Siapa buat soalan ini? Cikgu ni pelupa ni. Siapa yang buat? Atika, ini pusing 180 darjah. Apa bezanya pusing 180 darjah dengan pusing 360 darjah? 360 darjah. Bentuk dia. Ada beza tak jawapan dia? Dengan cikgu kata pusing 180 darjah dengan cikgu pusing 360 darjah. Ini pusing separuh Ada. pusing saja. Ada. Apa perbezaannya? Separuh. Maksudnya jawapan jadi 64 pi. Soalan ni tak perlu. Tahu kenapa? Sepatutnya ya. Kalau 180 darjah, kita sepatutnya jawapan itu kita kena bahagi 2. Tapi untuk soalan ini tak perlu. Tahu kenapa? Sebab dekat part C tu kot, X. Sebab ini. Sebab kalau kamu tengok, kita ada rantau sebelah kita ada rantau di sebelah kanan. Katakan cikgu pusing ke belakang. So sebelah kanan ini dia akan in charge bahagian belakang ini. So dia akan penuhkan lengkung di belakang. Okay. Lepas itu yang sebelah hijau ini bila cikgu pusing, yang kuning kalau pusing ke belakang, yang hijau itu akan pusing ke depan. So akhirnya kita masih dapat satu solid yang penuh, bukan separuh, walaupun dia pusing 180 darjah. So kita tak payah bahagi 2. Kalau sekarang katakan kalau sekarang rantau kita macam ini saja. Apa-apalah. Katakan rantau kita macam ini. Kawasan berlorek di sini. Cikgu kali ini pun kata pusing pada pasi Y 180 darjah. Kalau jenis ini, isi padu dia perlu bahagi 2. Sebab dia, kalau kita hanya pusing separuh pusingan, kalau kita pusing ke belakang, dia sempat penuhkan belakang lah. Depan tak sempat jalan lagi. Tak ada orang tolong dia jalan. Faham maksud saya? Faham. Okay. So, bila soalan pusing 180 darjah, kena alert lah. Fikir sendiri, perlu bahagi 2 ke tak perlu bahagi 2 bergantung kepada kawasan berlorek you. Kalau macam ada seorang in charge separuh punya, tak payah bahagi 2. Tapi kalau hanya sebelah, maksudnya dia tak boleh jalan habis.
Kalau dia tak boleh jalan habis, jawapan itu kena bahagi 2. Boleh ya? So accidentally awak dapat betul. Okey, kejap cikgu stop record, cikgu record balik sebab panjang sangat. Kejap.